Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Isa bin Abdul Jalil selaku pensyarah bagi subjek SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi. Saya Syazwan bin Safran, nomor metrik 2767786 bersama ahli kumpulan saya yang lain memilih tajuk tugasan kumpulan kami iaitu penyebaran bahan lucah di media sosial. Untuk bahagian saya akan membentangkan bahagian pengenalan bagi tajuk tugasan ini. Saya mulakan pembentangan bagi bahagian pengenalan ini sedikit pengulasan mengenai internet. Internet seperti mana yang umum kita tahu adalah salah satu rangkaian komunikasi global dan terbuka yang membawa banyak manfaat kepada kita sebagai masyarakat dan juga pengguna. Ia juga bukan salah satu saja untuk berkomunikasi antara satu sama lain, ia juga untuk mempelajari dan juga mengetahui isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita pada masa kini. Ia juga adalah salah satu bentuk rangkaian atau platform untuk mengakses kepada media sosial seperti mana yang kita dalam kehidupan seharian kita yang kita praktikkan sekarang. Ia juga adalah akses kepada internet ni semudah di hujung jari, iaitu pada di mana di mana saja dan bila saja yang kita mau akses kepada internet, kita boleh akses melalui telefon pintar yang kita ada, komputer dan juga tablet ataupun komputer riba. Seterusnya adalah mengenai bahagian media sosial. Kita cuba rungkaikan apakah maksud media sosial itu. Media sosial itu ialah salah satu komponen daripada tajuk yang dipilih, iaitu penyebaran bahan lucah di media sosial. Media atau pertama saya ingin mengulas lebih lanjut mengenai maksud media. Media adalah salah satu alat atau perantara komunikasi seperti yang kita guna dalam kehidupan seharian, yaitu handphone, telefon pintar, komputer riba, tablet dan sebagainya. Daripada alat-alat komunikasi tersebutlah kita dapat mengakses kepada platform media sosial. Media sosial pula adalah sejenis media yang digunakan terus secara talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi dalam rangkaian-rangkaian sosial, wiki, forum dan juga dunia virtual. Berikut saya akan mengulaskan mengenai kebaikan dan keburukan media sosial ini. Saya mulakan dengan kebaikan. Kebaikannya, media sosial ini ia adalah salah satu alat berkomunikasi antara satu sama lain. Tidak kira di luar maupun dalam negara, kita boleh saling berinteraksi satu sama lain tidak mengira tempat dan masa. Seterusnya adalah kebaikannya adalah dapat menyebarkan maklumat penting, maklumat sahih dapat dikongsikan dengan pantas melalui media sosial tanpa bersemuka dengan seseorang. Ia juga dapat mempromosikan sesuatu seperti mana yang kita tahu banyak penjual ataupun peniaga-peniaga online sekarang lakukan ialah mempromosikan barang-barangan jualan mereka melalui media sosial yang mendapat sambutan baik daripada para pembeli dan pengguna. Ia juga boleh dijadikan sebagai salah satu platform untuk perkongsian ilmu. Contoh seperti majlis-majlis ilmu dapat ditonton ataupun ditontonkan secara percuma melalui FB Live, TikTok Live, seperti mana yang kita dapat lihat sekarang, banyak majlis-majlis ilmu, ceramah maupun apa-apa seminar dilakukan secara online melalui media sosial. Ia juga dapat memudahkan pengguna berurusan dalam sesuatu urusan. Seperti contoh, kita dapat berurusan dengan orang yang jauh daripada kita. Contoh di luar negara, kita dapat berurusan seperti kita membeli barangan daripada luar negara, kita dapat berurusan dengan lebih
baik di sana kerana media sosial seperti Facebook ataupun TikTok menjadikan salah satu untuk kita membeli barang daripada orang di dalam maupun luar negara. Ia juga sebagai salah satu platform untuk kita mendapatkan maklumat. Ya, apa-apa maklumat penting yang kita ingin ketahui, kita dapat mengetahuinya melalui media sosial. Dan juga kita juga dapat seperti mana yang kita tahu Facebook, kita dapat menambah kenalan di kalangan kita ataupun di kalangan orang-orang di luar negara yang mana seperti mana yang banyak yang orang sekarang kita yang ada Facebook account di kalangan kawan yang mereka ada dalam senarai kawan yang mereka ada tidak semestinya di dalam kalangan orang kita, maksudnya yang dalam negara, ia juga termasuklah orang yang berada di luar negara. Seterusnya pula keburukan media sosial ini pula adalah seperti mana tajuk kita pada pagi ini, pada pembentangan ini, maafkan saya, pembentangan ini, iaitu penyebaran bahan-bahan atau video lucu. Seperti mana yang kita dapat ataupun saya sendiri alami, jika kita akses kepada Facebook, kita akan dapat satu notification ataupun satu notifikasi daripada Facebook untuk melihat video dan dia akan terus link kepada video-video yang sepatutnya kita tidak perlu tontonlah. Ia juga adalah keburukan bagi media sosial ini adalah penipuan di media sosial, iaitu scammer. Scammer sangat seperti yang mana yang kita tahu sekarang kes-kes penipuan ataupun scam ini sangat sukar untuk dibendung dari segi macam cara untuk menipu, dan kebanyakannya adalah mereka menipu mangsa daripada media sosial. Ia juga tempat di samping penyebaran maklumat yang sahih, ia juga adalah penyebaran maklumat palsu ataupun fitnah, berunsur fitnah. Satu keburukannya lagi adalah penyebaran ideologi keagamaan. Seperti mana yang kita tahu, ada aktivis-aktivis agama yang menggunakan platform media sosial, salah guna media sosial ini sebagai mereka berdakwah dengan secara ekstrim tanpa memperdulikan sensitiviti agama-agama yang lain. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia ini kita mengamalkan unsur kebebasan beragama, tetapi dalam kebebasan beragama kita ada had ataupun sekatan daripada segi untuk menyebarkan agama. Selain itu, ia juga mendorong pembuangan massa dan lalai. Pembuangan massa dan lalai yang saya maksudkan ini lebih kepada fokus kepada golongan-golongan remaja ataupun golongan-golongan belia yang masih bersekolah. Ia akan banyak membawa keburukan kepada remaja-remaja ataupun belia-belia tersebut kerana masa mereka akan banyak habis di media sosial dan juga lalai tentang sepatutnya yang mereka fokus, iaitu pelajaran, dan lebih memfokuskan kepada media sosial kerana media sosial ini banyak menyediakan ataupun menyediakan benda-benda yang boleh, yang gembira untuk mereka. Seterusnya adalah wujudnya nilai-nilai baharu dalam sesebuah masyarakat. Keburukan wujudnya nilai-nilai baharu dalam sesebuah masyarakat ini, ideologi-ideologi yang tidak sepatutnya dikongsi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya saya akan teruskan mengenai promosi Say No to Photography.
Say no to fotografi adalah salah satu slogan yang selalu kita lihat, kita dengarkan dalam program-program kesedaran, terutamanya mengenai bahan-bahan lucah. Di Malaysia, seperti mana yang kita tahu, penyebaran bahan lucah ini adalah merupakan satu perbuatan jenayah yang boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana ia juga boleh menggugat ketenteraman awam dan juga dari segi rohaninya ia juga boleh merosakkan akhlak seseorang. Ia merupakan satu kesalahan jenayah yang boleh dihukum di bawah undang-undang, iaitu di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Seksyen 233. Ia jika disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi daripada 50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, janganlah kita cuba-cuba menyebarkan bahan lucah di media sosial dan menggunakan salah guna media sosial yang kita ada sekarang. Sekian itu sahaja daripada saya mengenai pembentangan bahagian pengenalan bagi tugasan ini. Seterusnya rakan kumpulan saya yang lain akan menyambung pembentangan untuk bahagian yang seterusnya. Supaya kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Saiful Asaf bin Johan, nombor matriks 276690. Saya akan membentangkan berkenaan dengan objektif penulisan kami. Objektif pertama adalah untuk membincangkan undang-undang yang mempunyai kaitan dengan masalah penyebaran bahan lucah di Malaysia. Objektif kedua kami adalah untuk mengenal pasti cabaran supaya dapat membendung masalah penyebaran bahan lucah ini di media sosial ataupun di dalam laman web. Dan objektif yang ketiga adalah untuk menyatakan cara yang paling terbaik, cara penyelesaian yang paling terbaik untuk mengatasi masalah penyebaran bahan lucah di Malaysia. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azri bin Abdul Razak, nombor matrik 276628. Hari ini saya akan membentangkan mengenai latar belakang penulisan. Media sosial boleh didefinisikan sebagai pengantar untuk pengguna mendapat kenalan baru, penyebaran berita, maklumat, berinteraksi dan berbual serta berkongsi ilmu pengetahuan secara gambar atau melalui video. Dan penyalahgunaan media sosial yang semakin meluas sehingga tidak dapat dikawal akan terhadap perkongsian maklumat yang baik dan termasuklah yang positif dan negatif. Ini juga termasuk jenayah cyber, iaitu penyebaran bahan lucah di media sosial yang semakin berleluasa, terutamanya pada masa kini. Artikel dan berita isu penyebaran bahan lucah di dalam media sosial. Berikut antara artikel yang telah dikeluarkan, iaitu pada 31 Mac 2019, Astro Awani telah mengeluarkan satu berita mengenai penangkapan atau penahanan individu yang menyalahgunakan media sosial. Dalam kandungan artikel tersebut menyatakan 3 individu yang ditahan atas kesalahan menjurus kepada perbuatan menghantar kandungan bahan lucah dan video seks melalui aplikasi WhatsApp dan SMS dengan niat mengganggu dan menyakitkan hati orang lain. Turut dirampas adalah 16 barang kes berupa SIM, kad memori, telefon bimbit dan komputer riba. Artikel kedua, iaitu pada 15 Jun 2022, Sinar Harian menyatakan lelaki telah mengaku tidak bersalah menjual gambar lucah di dalam media sosial. Individu tersebut didakwa dengan menggunakan aplikasi Twitter telah secara sedar memberikan komunikasi lucah bagi maksud komersial. Pertuduhan menjual gambar lucah di aplikasi media sosial itu adalah pada 3 tahun yang lepas. Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Malaysia mencatatkan sebanyak 94% kanak-kanak telah
pun terdedah dengan bahan lucah di dalam media sosial. Lambakan bahan lucah tersebut didapati dari laman sesawang dari paparan-paparan iklan, permainan video internet, meskipun tujuannya untuk mengakses benda lain seketika seperti dalam bidang pekerjaan pendidikan maupun hiburan yang tidak melibatkan bahan lucah. Tambahan pula, ada pihak yang mengambil kesempatan terhadap penyebaran bahan lucah ini. Ia menjadikan sebagai bahan untuk dijual dengan nilai yang tinggi kepada pembeli yang tidak bertanggungjawab. Kajian daripada Zakaria dan Baharudin 2011 yang bertajuk Ketagihan Seks Cyber, Pengalaman Konselor di Malaysia menyatakan kesan daripada ketagihan pornografi daripada bahan lucah yang tersebar di media sosial. Cabaran dalam membantu pesakit yang ketagihan ini dari segi mental, fizikal serta mendatangkan impak buruk kepada hubungannya di dalam kekeluargaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihali, nombor matriks 276647, akan membentangkan perbincangan isu penyebaran bahan lucah di media sosial dan juga undang-undang yang berkaitan dengan isu tersebut bagi subjek SCCA 2083, Undang-Undang dalam Komunikasi. Perbincangan pada hari ini adalah berkenaan ledakan teknologi komunikasi. Ledakan teknologi komunikasi seperti gadget pintar, internet dan laman media sosial sepatutnya dimanfaatkan dengan kaedah yang berhemah. Hal ini kerana impak positif yang dapat diperoleh daripada kemajuan ini bukan sahaja merapatkan jurang komunikasi antara dua hala, malah ianya juga berpotensi untuk menjadi wadah penyebaran ilmu dan juga maklumat yang bermanfaat. Sebagai contoh, Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang menjadi pilihan ramai masyarakat Korea Selatan untuk menyampaikan maklumat semasa penyebaran wabak virus MERS, iaitu Middle East Respiratory Syndrome, yang terjadi pada tahun 2015. Twitter bukan sahaja menjadi wadah informasi bagi berkongsi maklumat berkenaan wabak tersebut seperti kawasan kategori zon merah, lokasi kuarantin dan juga panduan untuk mencegah penyebaran, malah ia juga turut digunakan oleh pakar kesihatan untuk menyampaikan maklumat yang lebih tepat dan sekaligus mengelakkan orang awam daripada mendapat maklumat yang palsu. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir masyarakat yang menggunakan aplikasi laman media sosial untuk melakukan kegiatan negatif yang boleh menggugat kesejahteraan masyarakat. Isu yang diutarakan dalam penulisan kali ini adalah melibatkan platform media sosial yang digunakan secara meluas oleh masyarakat global seperti aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Walaupun platform media sosial ini menghubungkan masyarakat global tanpa sempadan, namun terdapat sisi gelap media sosial yang menjadi duri dalam daging ketamadunan manusia. Menurut laporan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, berlakunya peningkatan sebanyak 66% pertuduhan yang membabitkan kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, termasuklah 22 pertuduhan yang melibatkan perbuatan berkongsi atau menyebarkan bahan kandungan lucah antara kes yang telah difailkan di mahkamah oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada tahun 2020 bagi tempoh Januari hingga September. Bukan itu sahaja. Menurut laporan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sebanyak 1,903 laman web pornografi telah disekat akses oleh Suruhanjaya tersebut bermula tahun 2021 sehingga 31 April 2022. Manakala, audiens laman web pornografi pula didapati adalah daripada kalangan belia yang berumur antara 10 hingga 17 tahun, sementara hampir 89% daripada golongan belia tersebut yang berusia 13 hingga 17 tahun telah menjadi mangsa antun dalam talian.
Seterusnya, saya akan memberikan penerangan berkenaan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah memperuntukkan undang-undang yang menyekat penggunaan secara fraud kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian dan lain-lain. Di bawah Seksyen 1, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, seseorang yang secara tidak jujur menghantar atau membenarkan untuk dihantar mana-mana komunikasi atau memperoleh suatu perkhidmatan yang diberikan oleh seorang pemberi kemudahan rangkaian, pemberi perkhidmatan rangkaian, pemberi perkhidmatan aplikasi atau pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan berlesen atau secara tidak jujur menerima perkhidmatan aplikasi kandungan dari suatu tempat di dalam Malaysia yang tidak dimaksudkan untuk penerimaan umum dengan niat untuk mengelakkan pembayaran apa-apa kadar atau fee yang dikenakan bagi pemberian kemudahan atau perkhidmatan itu melakukan suatu kesalahan. Manakala bagi subsection 2, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, seseorang yang memiliki, memperoleh atau mewujudkan suatu sistem yang direka bentuk untuk menggunakan atau memperoleh secara fraud mana-mana kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian, perkhidmatan aplikasi atau perkhidmatan aplikasi kandungan melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan dengan kedua-dua subsection tersebut, pesalah boleh didenda tidak melebihi RM300,000 Malaysia atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Di sini, saya kemukakan satu contoh kes bagi rujukan berkenaan penguatkuasaan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Tertuduh telah menggunakan perkhidmatan aplikasi media sosial Facebook secara sedar untuk membuat dan memulakan penghantaran komunikasi lucah dan tertuduh telah disabitkan hukuman di bawah Seksyen 233 dalam kurungan 1A Akta Komunikasi dan Multimedia. Segala bentuk perbuatan maupun tindakan yang merangkumi kelakuan seksual ataupun eksploitasi seksual di mana melanggar norma masyarakat atau perbuatan mendedahkan aurat secara berlebihan dan melampau didefinisikan sebagai pornografi. Penyebaran bahan lucah bukan sahaja dalam bentuk imej, audio ataupun paparan video. Ianya juga boleh disebarkan dalam bentuk komunikasi dan majoriti platform yang disalahgunakan bagi melakukan kegiatan terkutuk ini melibatkan penggunaan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter dan WhatsApp. Akses kepada bahan pornografi pada zaman kini adalah berbeza dengan zaman lalu kerana kemajuan teknologi dan juga gadget membolehkan anak-anak ataupun golongan muda mendapatkan bahan-bahan tersebut dengan mudah dan tanpa kekangan. Walaupun Akta Komunikasi dan Multimedia diwujudkan bagi menangani permasalahan ini, ianya belum mencukupi bagi memberi kesedaran kepada masyarakat bahana penyebaran bahan lucah. Perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi maklumat dan penggunaan internet masa kini telah menyumbang kepada berlakunya jenayah cyber dan aktiviti tidak bermoral dalam talian. Oleh yang demikian, bagi mengatasi kekurangan undang-undang ini, wajarlah dipertimbangkan agar kanun tata cara jenayah dipindah dan memberi autoriti kepada mana-mana badan penguatkuasa seperti pihak polis dengan sewajarnya untuk mendapatkan akses data berkomputer serta autoriti untuk memintas komunikasi ketika menjalankan siasatan yang membabitkan kesalahan-kesalahan umum dalam kategori bukan di bawah akta-akta tertentu. Perkara ini amat penting bagi membantu penguatkuasaan undang-undang yang lebih menyeluruh dengan pengumpulan pembuktian yang sahih sebagai bahan bukti di mahkamah. Sekian pembentangan perbincangan isu penyebaran bahan lucah di media sosial dan juga undang-undang yang berkaitan isu ini. Saya ucapkan sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sharifah Siti Rezma binti Sabri. Nombor metrik 276699 akan membentangkan dua cabaran isu. Kemajuan pesat ekonomi telah memperlihatkan kemudahan akses yang boleh dibuat di mana sahaja, pada bila-bila masa, tidak kira di mana sahaja ataupun tanpa mengira usia. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh Lembaga Pembangunan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, web pornografi yang dibangunkan pada 200 laman web pada setiap hari. Dengan adanya pelbagai alatan canggih dan kepesatan pelbagai teknologi dalam membangunkan laman web dengan mudah dan canggih, telah menyumbang lebih banyak laman-laman pornografi yang sangat mengkhawatirkan dalam pengembangan sosial generasi baharu. Generasi Z iaitu mereka yang dilahirkan dan membesar dalam perkembangan media dan dunia teknologi yang berkembang dengan maju dan pesat. Generasi ini dibesarkan dalam keadaan dimensi kehidupan yang sangat mencabar, di mana mereka perlu bijak membuat pertimbangan mengenai kehidupan mereka. Generasi ini terlibat dan merasai insiden-insiden seperti pengaruh gejala sosial, jenayah baharu seperti jenayah cyber, serta keganasan secara langsung dan juga tidak langsung melalui platform media sosial. Generasi ini juga senang dipengaruhi dengan pelbagai tren-tren semasa yang mereka anggap mengikuti peredaran zaman. Berhubung menjadi lebih mudah antara satu individu dengan individu lain dengan adanya penggunaan teknologi yang menjadi penghubung dengan individu di seluruh pelosok dunia tanpa sempadan dan batasan. Media sosial yang dibangunkan melalui dunia internet telah membuatkan orang awam dapat menjana pendapatan sampingan. Pengguna media sosial yang menyalahgunakan platform mereka untuk melakukan aktiviti yang tidak bermoral dengan melakukan aktiviti lucah demi meraih tontonan bagi mereka mendapatkan bonus bayaran dari platform tersebut. Perkembangan teknologi dan tanpa kawalan dari ibu bapa telah menyebabkan penglibatan yang membimbangkan dalam kalangan remaja, kerana ibu bapa tidak menyangka bahawa anak mereka akan membuka laman sesawang yang tidak baik ataupun pornografi itu sendiri, kerana mereka kurang peka terhadap perkembangan seksual anak mereka. Masyarakat yang terdedah dengan ancaman keselamatan, iaitu berpunca dari jenayah seksual, akan menyumbang kepada kes rogol, pedofilia, parafilia, malahan cabut. Implikasi yang dihasilkan dari hal ini akan mendedahkan pelaku dengan penyakit seperti HIV, AIDS, penyakit kelamin, kehamilan luar nikah dan tidak kurang juga kes pembuangan bayi. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nordana Vidya Abdul Latif, nomor matriks 27663 akan membentangkan mengenai dua kekangan utama dalam menangani isu penyebaran bahan lucah di media sosial. So, kekangan utama yang pertama adalah pengguna media sosial yang sangat ramai dan volume yang besar, di mana menurut data dari We Are Social dan Hotsuite yang telah membuat kajian pada tahun 2021 mengatakan bahawa terdapat sekitar 28 juta pengguna media sosial di Malaysia dan meningkat pada projection 84%. Pengguna yang ramai menyebabkan penyebaran konten di media sosial tidak terkawal, termasuk penyebaran bahan lucah pada media sosial. Lambakan konten atau dikatakan volume yang besar apabila terdapat banyak konten yang masuk dalam sosial media, menyebabkan ianya sukar ditapis dan sukar untuk mengenal pasti isi konten tersebut. Kekangan yang seterusnya adalah penggunaan akun palsu pada media sosial oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Selain daripada ledakan pengguna di media sosial dari seluruh dunia, ia adalah termasuk akun palsu yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mempunyai motif yang tidak baik. Antaranya adalah penyebaran bahan lucah. Pelaku juga akan menggunakan virtual private network agar tidak dapat dijejak, kerana VPN ini berfungsi untuk menyembunyikan lokasi dan juga identiti pelaku. Ini juga adalah antara kekangan dalam mengatasi isu penyebaran bahan lucah, kerana pelaku tidak akan tertangkap dan mereka akan rasa lebih berani untuk membuat kegiatan tersebut kerana mereka bersembunyi di sebalik identiti palsu.
Hai, nama saya Haraini binti Jaudi. Nombor matrik saya ialah 276747 dan saya akan membentangkan mengenai intervensi berdasarkan kepada konsep tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial agensi awam dalam mengatasi permasalahan ini ialah dengan memperkasakan dan mengukuhkan intervensi dalam aspek pendidikan dan juga kempen kesedaran. Penerapan isu-isu berkaitan etika media sosial dan digital dalam kurikulum pendidikan formal perlu diimplementasi pada semua peringkat iaitu pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan universiti. Konsep tanggungjawab sosial juga menuntut agensi awam untuk sentiasa memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia agar tidak melanggar hak individu seperti privasi dan kebebasan bersuara. Contoh implementasi dan rujukan undang-undang yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia ialah seperti Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang memberikan perlindungan terhadap data peribadi dan memastikan bahawa data peribadi diproses secara selamat dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 melindungi kebebasan bersuara dan mewujudkan dasar bagi pengawal seliaan dan pengurusan media sosial dan internet di Malaysia. Justru itu, agensi awam bukan sahaja bertanggungjawab untuk mengubal dan mempraktikkan undang-undang namun juga perlu mengukuhkan kerjasama dengan pihak-pihak berkaitan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMN), Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi masalah ini secara holistik dan juga efektif. Agensi swasta juga memiliki tanggungjawab sosial untuk melaksanakan dasar dan peraturan dalaman yang jelas tentang penggunaan media sosial dalam organisasi masing-masing. Organisasi swasta perlu membentuk mekanisme keselamatan dan kawalan dalaman untuk mencegah penyebaran bahan lucah di media sosial seperti menapis kandungan pornografi, memantau dan menghapuskan bahan berbentuk lucah. Contoh organisasi swasta yang mempunyai garis panduan jelas tentang penggunaan media sosial adalah seperti Dasar Media Sosial Pekerja Telekom Malaysia dan Dasar Media Sosial Pekerja Petronas. Selain itu, penyedia platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok juga perlu memperketatkan dasar mereka dengan menyekat segera konten yang tidak baik serta membina program-program khusus bagi membantu pengguna yang menjadi mangsa penyebaran bahan lucah di platform mereka. Kolaborasi dengan agensi awam juga perlu dengan memberi maklumat dan kerjasama dalam penyiasatan yang dilakukan oleh pihak berkuasa dan melapor kepada pihak berkuasa jika mereka mengetahui atau mencurigai pekerja maupun orang lain yang terlibat dalam penyebaran bahan lucah di media sosial. Peranan swasta juga perlu diperkasa melalui pelaksanaan program-program Corporate Social Responsibility atau CSR melalui kempen kesedaran. Selain itu, tanggungjawab sosial pertubuhan bukan kerajaan ataupun non-governmental organisation (NGO) dalam mengatasi penyebaran bahan lucah di media sosial sememangnya signifikan dalam melindungi masyarakat daripada ancaman berbahaya dan tidak senonoh yang berleluasa dalam talian di samping menjaga privasi dan hak asasi manusia. Oleh kerana itu, NGO perlu menyokong pendekatan bersepadu yang melibatkan agensi-agensi awam dan swasta termasuklah bekerja dengan pihak berkuasa untuk meningkatkan pengawasan dan penguatkuasaan undang-undang serta menyokong usaha-usaha dalam menyediakan latihan dan dasar dalaman yang jelas tentang penggunaan media sosial. Selain itu, pihak NGO juga boleh menyediakan sokongan dan sumber kepada mangsa penyebaran bahan lucah di media sosial. Ini termasuk menyediakan kaunseling dan bantuan undang-undang bagi mangsa serta memberikan sokongan kepada keluarga mereka. Contohnya, Women's AIDS Organisation yang menyediakan sokongan dan kaunseling kepada mangsa penyebaran bahan lucah. Selain itu, penyelidikan juga boleh dilakukan untuk mengumpulkan data tentang isu penyebaran bahan lucah di media sosial serta mengeluarkan laporan
dan kajian tentang masalah ini untuk menyumbang kepada intervensi yang tepat. Secara keseluruhan, NGO juga mempunyai tanggungjawab sosial dalam mengatasi penyebaran bahan lucah dengan menyokong dasar dan menerapkan undang-undang berkaitan serta mempromosikan kesedaran awam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sofri bin Laiman, nombor matriks 276573 dari Pusat Kota Kinabalu. Untuk part saya akan membentangkan tentang kesimpulan daripada tajuk penyebaran bahan lucah di media sosial. 8.0 adalah kesimpulan di alam cyber khususnya media sosial. Kita boleh melayari berbagai jenis maklumat, sama ada bahan ilmiah rujukan, peristiwa-peristiwa semasa dunia kini, hiburan dan juga bahan yang mengandungi unsur-unsur yang tidak baik, termasuk lucah, pornografi dan sensitif yang boleh menggugat ketentraman awam. Oleh kerana ia amat mudah diakses oleh sesiapa saja tanpa mengira latar belakang dan umur, maka adalah sukar untuk menyekat mana-mana orang melayari atau menyiar semula kandungan-kandungan yang tidak bermoral itu. Justru, undang-undang perlu digubal mengikut peredaran massa oleh Parlimen bagi sedikit sebanyak mengekang pengguna daripada menyalahgunakan bahan ini secara melampaui batasnya. Kita akui suasana kehidupan ketimuran yang telah kita adaptasi sejak dahulu perlu dijaga dengan lebih baik memandangkan negara kita adalah penganut majoriti beragama Islam serta pelbagai masyarakat majmuk. Sekian, terima kasih.